Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Harap dah masuk semua. Baik, saya akan mulakan terus. Jadi pencerahan saya hari ini adalah bersangkut dengan beberapa kenyataan yang telah dibuat oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ya, Datuk Seri Zaid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, susulan pembongkaran klip audio, ya, perbualan antara Zahid dan Anwar. Sebelum saya teruskan, untuk pengetahuan semua, saya boleh nyatakan dengan keyakinan teramat tinggi, atas sebab-sebab peribadi, bahawasanya perbualan atau rakaman perbualan antara Zahid dan Najib itu sahih dan melibatkan Zahid dan Najib, dan telah menyebabkan satu suasana panik, cemas, melibatkan Najib, Zahid dan Anwar. Dan seperti mana saudara-saudari sendiri tahu, Anwar dah beritahu bahawa akan dibuatnya satu laporan polis. Zahid dah beritahu bahawa dia akan kerahkan orangnya untuk buat laporan polis, tetapi sehingga hari ini tidak ada laporan polis dibuat oleh mana-mana pihak, melainkan orang lain yang meminta agar perkara itu disiasat, ya. Zahid dan Anwar sendiri tidak. Jadi kalau anda Assalamualaikum. Jadi komen-komen anda boleh saya nampak. Saya akan cuba pendekkan live ini, dan kemudian saya akan buka kepada soalan. Apabila saya beritahu tanya soalan, baru tanya. Buat masa ni tunggu dulu. Jadi klip itu bukan hanya sah, tetapi jika saudara-saudari ingat balik apa yang saya ceritakan selama ini, bahawasanya nombor satu, pada PAU, senarai perwakilan telah ditapis oleh Zahid, dan pemilihan hanya berdasarkan mereka yang pro Zahid, ya. Nombor dua, dan penapisan tu dibuat dengan cara yang pelik. Orang ni dipilih, kemudian dia suruh ketua bahagian pilih orang lain dan sebagainya, kan. Yang pelik, cara yang pelik. Kedua, cara perwakilan diagih, iaitu mereka yang dibenarkan hadir secara fizikal, dan mereka yang digalakkan untuk secara maya, adalah dilakukan berdasarkan siapa pro Zahid dan siapa kurang pro Zahid, ya. Jadi mereka yang dipilih untuk hadir fizikal adalah lebih kepada kumpulan-kumpulan pro Zahid. Ketiga, saya pun dah beritahu bahawa di dalam UMNO ni, kalau kita lihat, majoriti, ya, pemimpin bahagian, cawangan atau akar umbi ni, lebih 85% berdasarkan kajian adalah menentang Zahid, menentang Najib, menentang kluster mahkamah, menentang Perikatan Nasional, menentang PAS, menentang DAP, menentang Anwar, dan majoriti ini inginkan hubungan antara UMNO dengan PPBM diputuskan serta-merta. Saya juga telah beritahu bahawa di dalam PAU berlaku perbahasan-perbahasan yang diselindung dari media. Jadi kita tidak tahu suhu sebenar di dalam PAU, ya. Maka Zahid sudah tapau lah PAU. Dan yang disiarkan di dalam portal rasmi UMNO tu adalah hanya yang mereka oleh pemimpin-pemimpin tertentu, dan itu sahaja. Jadi di dalam persidangan itu, biarpun Zahid tapis tahap mana pun, berlaku banyak hujah tajam yang bersifat menentang kepimpinan UMNO dan inginkan perubahan. Semua ni saya dah beritahu, dan saya pun dah cabar Zahid untuk menyiarkan semua perdebatan, perbahasan, tetapi sehingga hari ini tidak dibuat. Jadi setelah mendengar hujah-hujah tajam yang bersifat anti kepimpinan itu, Zahid takut. Jadi saya beritahu bahawa Zahid berpura-pura untuk setuju dengan perwakilan. Jadi apabila beliau memberi hujah dia, apabila beliau berucap, ya,
Ada sebab saya jelaskan semua ni, jadi sabar dan tunggu. Ada sebab saya ulang semua ni. Jadi apabila Zahid dia berpura-pura berhujah bersetuju dengan perwakilan, ya, kita tidak setuju dengan Anwar, kita tidak terima DAP, kita tidak terima Perikatan Nasional. Jadi perwakilan menjadi teruja dan mereka memberi peluang kepada Zahid untuk menetapkan bila pengunduran perlu dibuat. Saya sudah beritahu sebelum PAU bahawa Zahid akan guna taktik ini untuk beli masa, dan itulah yang berlaku. Dan apabila dah dapat mandat tu, akar umbi pemimpin bahagian cawangan sebenarnya berdasarkan ucapan Zahid merasakan bahawa Zahid akan membuat keputusan dan memberitahu bahawa contohnya, kita hendak pilihan raya diadakan pada bulan Jun, kita hendak parlimen dibubarkan contohnya selewat-lewatnya hujung bulan April, kita hendak menteri-menteri, timbalan menteri dan ahli-ahli parlimen yang memegang jawatan dalam syarikat-syarikat yang berkait kerajaan letak jawatan serta-merta ataupun mungkin di pertengahan April dan sebagainya. Jadi barulah ianya sejajar dengan janji Zahid bahawa PAU akan menjadi benteng penentu. Sebab pemimpin bahagian cawangan dah lama marah dengan Zahid sebab masih belum mengambil keputusan untuk menarik diri dari kerajaan sebagai memenuhi kehendak majoriti dalam UMNO. Jadi mereka mengharapkan Zahid melakukan perkara itu. Tetapi adakah Zahid melakukannya? Tidak. Malah menteri-menteri siap mengugut, ya, yang menteri-menteri Pro Muhyiddin siap mengugut. Kami tidak akan tinggalkan kerajaan selagi Ogos ke, selagi parlimen tak bubar dan sebagainya. Dan sehingga hari ini Zahid tidak pernah menetapkan, kami nak menteri-menteri yang ini yang itu letak jawatan pada tarikh ini, kami nak parlimen dibubarkan pada tarikh ini. Tidak ada. Jadi semua yang saya katakan berlaku. Dan apabila klip audio Zahid dan Anwar bocor, apabila anda mendengar perbualan Zahid dan Anwar, anda akan mendapati ianya sebiji dengan apa yang saya beritahu, iaitu perkara ini adalah dirancang dan Zahid bersandiwara dengan perwakilan. Dan saya pun beritahu bahawa dalam tempoh seminggu, sekiranya Zahid tidak membuat penetapan, akan berlaku pergerakan-pergerakan untuk mengusir Zahid, ya, siap dengan EGM. Dan perkara ni saya beritahu bahawa pada dalam minggu lepas sahaja sudah ada lebih kurang 4 yang saya tahu. Saya dipahamkan banyak mesyuarat rahsia diadakan oleh banyak bahagian dan cawangan, tetapi yang saya tahu secara rasmi sebab saya hadir sebagai tetamu pemerhati adalah 4, melibatkan 3 bahagian dan 1 cawangan. Dan di situ pun saya dah dipahamkan banyak yang sudah buat perbincangan-perbincangan untuk membincangkan kemungkinan diadakan EGM bagi mengusir Zahid. Dan satu nama yang kerap dilontarkan, bukan hanya nama ini, tetapi satu nama yang kerap dilontarkan sebagai pengganti Zahid adalah Tengku Tan Sri Razaleigh Hamzah. Dan selepas saya beritahu ini, keluar pula laporan media yang memberitahu ataupun kenyataan-kenyataan yang bawa oleh ketua-ketua bahagian tertentu dan pemimpin-pemimpin tertentu dan juga veteran UMNO, seorang veteran UMNO, bahawa mungkin perlu ada pergerakan untuk menyingkir Zahid menerusi EGM. Jadi di sini dah sah lah, bukannya saya reka, ya, cerita. Tetapi apa yang menarik daripada semua ni adalah kalau kau perhati kenyataan Najib, perhati kenyataan Zahid dan Anwar tu tak payahlah. Memang banyak kes mereka menipu dan ditangkap menipu dan membuat penafian-penafian yang tidak bermakna. Sampai parti-parti komponen Barisan Nasional pun sudah muak dengan Zahid sampai tak ingin hadir mesyuarat, sampai mesyuarat Barisan Nasional terpaksa ditunda sebab ramai pemimpin rasa tak perlu hadir. Sebab buat apa hadir, kita suarakan apa pun Zahid buat ikut suka dia. Kau perhati Najib. Najib beritahu bahawa tiba-tiba dia timbulkan isu kononnya ada puak dalam UMNO yang pro PPBM, iaitu kumpulan UMNO 3.0 yang ingin mengambil alih UMNO.
Nombor satu, ini adalah helah Najib untuk alih perhatian daripada klip audio Zahid Anwar. Nombor dua, kenyataan Najib kurang tepat. Pertama sekali, majoriti dalam UMNO, kalau kita cerita pemimpin bahagian ke, kau nak kata pemimpin cawangan ke, kau nak kata akar umbi ke, majoriti ni saya rasa rakyat Malaysia sudah tahu menentang kepimpinan utama dan kluster mahkamah. Saya rasa rakyat sudah tahu bahawa mereka ini mendesak agar UMNO tarik dari Perikatan Nasional dengan serta-merta. Jadi kalau majoriti dah nak tarik dari Perikatan Nasional, apakah alasan Najib nak mewar-warkan kononnya ada kumpulan UMNO 3.0 yang ingin ambil alih UMNO, seolah-olah ianya satu ancaman yang besar, sedangkan kita sedia maklum bahawa mereka gagal untuk mempengaruhi majoriti dalam UMNO. Sebab kita tahu majoriti dalam UMNO ingin tarik dari Perikatan Nasional dengan serta-merta. So di situ dah ada penipuan. Sebab majoriti ni bukan hanya tolak PPBM, dia tolak PAS, maknanya dia nak UMNO bertanding sendiri dalam pilihan raya umum ke-15. Walaupun dia tahu UMNO tidak akan menempuhi kejayaan, tetapi dia nak UMNO bertanding sendiri. Kemudian bincang selepas PRU 15. Dia tidak ingin UMNO kerjasama dengan DAP dan Anwar. Jadi tak masuk akal kenyataan Najib mengapa dia cuba mewar-warkan benda itu. Nombor dua, Najib sebenarnya sedang cuba kelirukan ahli-ahli parlimen UMNO kerana dia dah terdesak dan dia dah cemas disebabkan kebocoran klip audio Zahid Anwar. Okey, saya jelaskan bagaimana dia cuba kelirukan pemimpin UMNO. Sebenarnya pergerakan UMNO 3.0 dalam UMNO ni memang wujud. Tetapi pergerakan UMNO 3.0 bukannya terdiri daripada pemimpin-pemimpin pro PPBM. Ini sebenarnya pemimpin-pemimpin yang memang dah lama inginkan perubahan dalam UMNO. Mereka menentang PPBM, tetapi mereka rasa kluster mahkamah ni tidak layak untuk duduk sebab memimpin UMNO. Tak masuk akal parti Najib dan Zahid menyebabkan kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14. Dan dengan kepimpinan mereka, UMNO makin berpecah, Barisan Nasional makin bercelaru. Tetapi mereka masih tidak ingin berundur. Najib dari Jawatan Penasihat Barisan Nasional, Zahid dari cawangan pengerusi Barisan Nasional. Jadi tak logik. Tambah pula ada kes mahkamah, tambah pula seorang ada sabitan kes, tambah pula mereka ni tak layak dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jadi tak logik. Okey. So sebenarnya kumpulan UMNO 3.0 ni ingin penjenamaan semula. Bukan hanya mereka ingin UMNO tarik dari PPBM dan kerajaan dengan serta-merta, mereka ingin pemilihan UMNO supaya pucuk pimpinan dapat diubah kepada kumpulan yang tidak ada kes mahkamah, lari dari kluster mahkamah, yang anti Anwar, yang anti DAP, supaya boleh ditubuhkan UMNO dengan jiwa baru yang digelar UMNO 3.0. Jadi ini bukannya kumpulan kumpulan yang menyokong PPBM, tidak. Najib tahu perkara ni, tetapi dia ingin mengelirukan ahli-ahli parlimen UMNO supaya ahli-ahli parlimen ini akan rasa, oh, kita sedang dipermainkan. Okey, rupa-rupanya UMNO 3.0 ni sebenarnya ada sangkut paut dengan PPBM. Bukan. Okey. Yang ada sangkut paut dengan PPBM, dari kalangan menteri-menteri bukannya semua, lebih kurang 8. Okey, yang pro PPBM ni adalah dikenali sebagai kumpulan UMNO Bersatu, bukannya UMNO 3.0. Jadi sebenarnya ini adalah langkah-langkah terdesak. Langkah-langkah terdesak kluster mahkamah. Okey? Sebab rancangan mereka semuanya dah gagal setakat ni. Dari awal lagi rancangan untuk kerjasama dengan Anwar dah gagal. Okey? Najib dulu dia nafi, kemudian terbukti benar. Apabila saya membongkarkan pada 26 Oktober 2020 kewujudan surat dari Zahid dan Najib kepada yang di-Pertuan Agong. Ya, surat dari Zahid tetapi disokong oleh Najib kepada yang di-Pertuan Agong, menzahirkan sokongan Barisan Nasional terhadap Anwar. Walaupun benda ni tidak dibincangkan dengan Barisan Nasional, Zahid nafikan. Benda tu sebenarnya betul. Okey. So, akar umbi dah tahu Najib dengan Zahid bersekongkol dengan Anwar. Akar umbi dah tahu Najib dengan Zahid ni pro
bersetuju kerjasama dengan DAP. Jadi akar umbi majoritinya memang tolak. Pemimpin-pemimpin dalam UMNO memang tolak. Dan saya dah beritahu, tak masuk akal parti di mana pemimpin bermasalah menerajui. Ya. So, itulah keadaannya sekarang. Jadi, tujuan saya membuat pencerahan ni supaya anda faham maksud sebenar kumpulan UMNO 3.0 yang tak ada sangkut pautnya dengan Muhyiddin. Ini adalah kumpulan yang ingin penjenamaan semula. Kumpulan ni dah lama ingin penjenamaan semula. Kalau korang ingat lagi, selepas PRU 14, Tengku Razali Hamzah dah beritahu terang-terang UMNO perlu berdiri atas diri sendiri, jenamakan diri dia semula daripada berpaut kepada cuba memasuki kerjasama dengan PAS, sedangkan parti sendiri belum dimantapkan lagi. Tak ada makna. Anda dah kalah teruk dalam PRU 14, kemudian tidak ada usaha untuk memantapkan. Anda masih membiarkan pemimpin-pemimpin bermasalah menerajui UMNO, dan anda menunggang parti-parti lain untuk cuba membawa balik UMNO ke dalam kerajaan. Macam mana nak harap UMNO boleh menang dalam PRU 15? So itulah sekarang tindakan terdesak Najib untuk mengelirukan ahli parlimen. Hakikatnya no. Okey, apa yang dia katakan sekarang adalah kelentong belaka. Saya cabar, kalau Najib ni berani, kalau jangan sebut kumpulan UMNO 3.0, sebut nama siapa dia, kumpulan ni, ahli-ahli kumpulan dia siapa, peneraju dia siapa. Kalau Najib rasakan apa yang saya katakan adalah fitnah, maka Najib boleh saman fitnah. Kemudian kita bawalah orang-orang yang boleh menceritakan perkara sebenar agar Najib sendiri boleh tahu siapa yang bercakap benar dan siapa yang bercakap palsu. Okey. So namakan, jangan kumpulan 3.0. Kumpulan 3.0 ni adalah mereka yang ingin menjenamakan semula UMNO, iaitu sesuatu yang sepatutnya telah dilakukan selepas PRU 14. Ya, supaya UMNO mempunyai jiwa baru, bukannya dipimpin oleh pemimpin bermasalah yang cuba masuk perjanjian sana sini. Kalau kita lihat Zahid, dengan semua pihak dia cuba berjanji dengan niat untuk selamatkan tengkuk dia. Dengan Tun pun dia pernah bawa, cuba untuk bincang kes mahkamah dia, cuba untuk masuk perjanjian dengan Tun. Zahid, jangan lupa, Zahid adalah, ya, pernah saya bongkarkan benda ni pada tahun 2018. Dia yang membawa kumpulan ke Jakarta membuat mesyuarat rahsia. Di situ ada dibincangkan kemungkinan kerjasama dengan Anwar. Benda ni lama dah saya dah bongkarkan. Kemudian balik dari situ, terus dia pergi berjumpa dengan Tun. Di sana dia cuba berunding, di sini dia cuba berunding, di sana dia kata saya tolak Tun, di sini dia kata saya tolak Anwar. Dia merata-rata dia cuba berunding. Dengan Muhyiddin pun dia pernah cuba berunding. Semuanya asalkan boleh cuba dapat satu perjanjian di mana pihak yang dia runding dengan itu akan melihat kes dia dan kemudian merasa simpati. Inikah yang dikatakan pemimpin? So semua telah ditunggang. Okay, PAS telah ditunggang, Perjuangan Penyatuan Ummah telah ditunggang. So jangan terperdaya dengan helah-helah kononnya ada kumpulan ini, kumpulan itu. Najib tak payah namakan kumpulan, namakan siapa peneraju kumpulan itu supaya kita boleh dengar, beritahu berapa pemimpin bahagian, pemimpin cawangan yang berada dalam kumpulan itu supaya kita boleh dengar, kita boleh nilai sendiri. Okey. So saya buka kepada kumpulan soalan. Kalau ada soalan, jadi boleh tanya sekarang. Kalau tidak ada, saya akhiri live ini. Jadi ada apa-apa soalan yang ingin ditanya, boleh tanya sekarang. Kalau tidak, kita berjumpa di lain hari. Ada apa-apa soalan? Tiada guna UMNO 3.0, menyokong Parti Perjuangan UMNO hanya tinggal sejarah. Saya sebenarnya bukannya menaruh harapan dekat UMNO, okey, kepada Nizam Abdul Rahman. Jadi UMNO sebenarnya dah boleh dikira sebagai parti sejarah. UMNO tidak ada peluang untuk kembali. Malah prestasi UMNO tidak kira dia pakai formula apa, dia masuk kerjasama dengan PPBM ke tidak, ke dengan PAS ke tidak, ke macam mana pun, prestasi dia akan merosot jauh lebih teruk berbanding PRU 14. Begitu juga PAS, begitu juga
PPBM. Tapi jadi mengapa saya buat pendedahan ni? Mengapa saya fokus ke UMNO? Sebab saya nak orang-orang UMNO sedar penipuan Zahid selama ni yang merupakan sekutu Anwar, penipuan Najib selama ni dan sekarang yang merupakan sekutu Anwar, macam mana mereka telah memporak-perandakan Barisan Nasional, Perjuangan Penyatu Umar, perjuangan semua, supaya mereka membuka mata dan melihat tahap atau keparahan ya dalam politik mereka, bagaimana mereka ditipu selama ni supaya mereka boleh membuat pilihan yang tepat, iaitu kuasa ketiga. Sebab itu saya buat pencerahan ni. Jadi saya ambil contoh apa yang Najib katakan hari kebelakangan ni, dan saya jelaskan mengapa ianya satu penipuan. Dan semua ni dilakukan untuk mengalihkan perhatian anda daripada audio Zahid Anwar yang saya dakwa adalah sahih. Ya. Salam Regi Faizal Muhammad. Adakah Parti UMNO pemilihan Parti UMNO akan dibuat atau ditangguh? Zahid jangan mimpi dia akan buat pemilihan UMNO. Dia akan cuba tangguh. Sebab kalau pemilihan UMNO berlaku, Zahid, Najib, kluster mahkamah ni semuanya akan kantoi. Jadi kemungkinan besar akan berlaku EGM atau desakan diadakan EGM. Okey. Jadi sekiranya ada EGM, dia ada dua puak. Puak pro Muhyiddin yang akan cuba mempengaruhi pemimpin-pemimpin UMNO, dan puak anti Muhyiddin yang juga anti Anwar, anti DAP yang akan cuba ubah tampuk kepimpinan parti. Setakat ni puak pro Muhyiddin gagal sebenarnya untuk mempengaruhi majoriti dalam UMNO. Tetapi mereka akan mencuba. Jadi EGM akan menjadi pentas untuk orang membuat keputusan secara demokratik. Okey? Right. Betul ke Najib terlibat dengan 1MDB? Tak terlibat dengan 1MDB. Najib tak terlibat dengan 1MDB. Minta maaf lah kalau kau ikut kes setakat ni. Tapi kes 1MDB saya tak nak sentuh banyak sangat. Tetapi ada syarikat yang berkait dengan 1MDB, SRC tu, memang penghakiman tu yang saya lihat adalah tepat. Malah ada pengakuan-pengakuan yang telah dibuat oleh Najib yang memang menampakkan bahawa dia sebenarnya bersalah, dan segala apa yang dimainkan di media adalah perang persepsi. Ni Laskar pun dah masuk. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Satu lagi soalan, kalau ada saya nak jawab. Bagilah soalan bagus sikit, boleh saya cuba jawab. Kalau tidak, kita akhiri live ni dan kita berjumpa di lain hari. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita akhiri live ni. Satu lagi soalan. Tak ada. Okey. Jadi kita akhiri live ni. Dan apa pun, berhati-hati. Okey. Faizal Muhammad, apakah strategi pejuang sekiranya PRU diadakan? Saya tidak tahu. Benar-benar saya tidak tahu. Saya bukannya jurucakap pejuang. Saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi saya bukannya jurucakap pejuang. Siapakah 8 dalam kluster Menteri Pro Muhyiddin? Bila sampai masa saya akan dedahkan, tetapi perjuangan saya ni, fokus saya ni bukannya nak dedah sini, dedah sana, ya. Sebab tak ada keperluan untuk saya lari dari landasan saya. Landasan saya spesifik buat masa ni kepada ancaman yang dibawa oleh kem Anwar, Najib, Zahid ni. Okey. Tapi bila sampai masa, kita sudah tahu Tan Sri Anwar Musa ni belah mana. Okey. Kita sudah tahu bahawa dia ni pendukung perjuangan Muhyiddin. Okey. Okey. Sehingga kita berjumpa esok ya, atau lusa. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi sertai saluran Telegram saya. Saya juga akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen. Jadi sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.